أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Mereka merasa kegembiraan dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan balasan orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul selepas mana mereka ditimpa kesusahan di dalam perang, yaitu orang-orang yang melakukan kebaikan di antara mereka dan mereka meningkatkan ketakwaan di sisi Allah, dan Allah akan memberi balasan yang besar kepada orang yang beriman, yaitu kepada orang yang beriman. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahullah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Ta'ala. Malam ini kita dah masuk malam yang ke-10 Ramadan. Allahu Akbar. Fasa pertama. Ya, hujung dah. Kita dah habis, dah nak masuk fasa yang kedua. Ya, alhamdulillah syukur kita dah sampai ke malam ini. Pejam celik. Allah Ta'ala pertemukan kita. Hujung diberinya pejam dan celik. Kalau pejam tak celik, tak sampai kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat surah Baqarah ayat 171 sampai 72 tadi, Allah Ta'ala menerangkan bahawa ini wajar dan harus kita merasakan gembira dengan kurniaan dan juga dengan nikmat yang Allah bagikan kepada kita. Lantas kita sujud dan kita rakaat dan kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di atas nikmat dan kurniaan dibenarkan dan digalakkan, tetapi kita tidak digalakkan untuk berasa gembira dengan amalan yang banyak yang kita lakukan. Ya, kita faham, bukan kepada amalan yang kita rasa gembira, sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, baca Quran yang banyak, i'tikaf dan sebagainya. Sebab kalau kita merasa gembira dengan banyak yang kita boleh lakukan amalan, takut kita dihinggapi oleh perasaan ujub. Ya, rasa ujub, rasa riya dan rasa gairah kepada bilangan yang banyak, akhirnya rasa takabur dan sombong diri di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi kita boleh rasa gembira di atas nikmat dan kurniaan yang menyebabkan kita boleh melakukan amalan itu. Allah bagi nikmat iman, Allah bagi nikmat hidayah, Allah bagi nikmat taqwa di dalam hati kita. Maka menyebabkan kita boleh duduk, kita boleh sujud, kita boleh rakaat, kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak nikmat itu ialah nikmat Allah datangkan kepada kita, nikmat Ramadan. Ya, nikmat Ramadan. Ramadan, sebab itulah kita jangan gambarkan Ramadan satu bebanan. Ramadan bukan suatu benda yang untuk menyusahkan kita, tetapi Ramadan adalah satu anugerah. Ramadan adalah suatu nikmat dan Ramadan adalah satu keistimewaan, suatu keluar biasaan yang Allah hanya bagi kepada umat akhir zaman. Kerana itulah bila kita dapat sambut Ramadan, sambutlah dengan penuh rasa girang dan gembira, rasa seronok. Ya, dan tanda-tanda keseronokan itu dapat kita gambarkan dengan berbagai-bagai bentuk. Tetapi di antaranya ulama kata gambaran keseronokan kita itu, sebab itulah dalam hadis yang disebut oleh Nabi, walaupun taraf hadis itu ya
dhaif, tetapi hadis lemah ini kita boleh beramal dengannya atas kelebihan dan fadilat. Walaupun 8 tahun kita baca supaya untuk menggembirakan balik hati kita, ia sebagai tazkirah dan ingatan berulang. Nabi menyebut man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa yang rasa gembira dengan kehadiran Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Gembira dengan kehadiran Ramadan tu, Allah dah haramkan jasad kita daripada azab neraka. Sebab orang yang rasa gembira maknanya orang itu rasa akan melakukan segala apa yang telah ditawarkan oleh Allah kepada kita. Bila kita rasa gembira ni tuan-tuan, kita akan buat satu amalan, satu pekerjaan dengan rasa seronok, dan kita akan rasa tidak begitu berat ataupun lelah dalam melaksanakannya. Sebab itulah ada beberapa ciri tanda-tandanya sebagai ulangan tentang yang permulaan ini. Yang pertama tanda kegembiraan itu ialah kita bercita-cita ingin masuk ke dalam Ramadan dan bertemu Ramadan. Dan alhamdulillah dah secepat sungguh berlalu. Dah 10 hari dah kita berada. Start daripada bulan Rejab lagi sudah kita berdoa nak jumpa dengan Ramadan. Allahumma barik fi Rejab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan. Sekarang kita dah sampai dah. Kita baca doa Allahumma baligh ila Ramadan fi khairi wa in'ami wal ihsan ya rabbal alamin. Ya Allah, sampaikanlah aku dalam Ramadan di dalam kebaikan, di dalam nikmat-nikmat, dan di dalam keadaan lapang dada, wahai Tuhan sekalian alam. Gembira tu sampaikan kita rasa bagaimana kita nak ambil kesempatan yang banyak yang Allah bagikan anugerah besar ini tanpa kita buang sedikit pun, ya. Dan tanda yang kedua itu apa dia? Tanda kedua kegembiraan itu digambarkan. Kita cuba untuk meningkatkan nilai, ya, upgradekan dia punya kebaikan dan juga pahala dan amal ibadah kita pada tahun ini. Ya, kita upgradekan nilai, kita upgradekan mutu dia. Kalau handphone kita pun kita upgrade daripada handphone yang tidak ada kamera, kita beli yang ada kamera. Yang tak ada radio, kita beli radio. Yang tak boleh search internet, kita beli. Dah lekat dah jadi smartphone, kan? Smart dah telefon kita. Tapi dalam bab ibadah, dalam bab semayang, bab puasa, kita kena smart juga. Smart solat, smart puasa, kan? Kita memang dah smart je, kan? Jadi ibadah tu kena smart. Ya, bila meningkatkan mutu tu, ya, alhamdulillah kita sudah mempertingkatkan. Ya, mutu tu kalau boleh tidak banyak, ambillah perubahan sedikit demi sedikit. Kena ada perubahan. Ya, Nilofa pun dah berubah. Kan? Masuk Ramadan dia berubah. Nah, Nilofa. Kan? Masuk Ramadan dia pakai tudung. Dia kata, saya harap peminat saya dapat menerima ni. Saya sebagai peminat saya terimalah dia. Kan? Sebab dia kata dia harap peminat menerimanya. Kan? Saya menerimalah seadanya, kan? Cantik pakai tudung, kan? Tapi jangan bocor rahsia. Dia bangga dia suka bocor rahsia, kan? Aduh, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ketiga, tanda kegembiraan itu apa dia? Tanda kegembiraan itu ialah kita rasa girang gembira. Ya, girang hati kita, girang gembira di awal Ramadan, dan kita akan rasa sayu dan rasa sedih bila ingin berpisah dengan Ramadan. Ya, sebab itulah bila masuk di Ramadan sampai hujung Ramadan, Nabi kata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila masuk di Ramadan, Allah buka pintu syurga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah Taala rantaikan syaitan-syaitan yang lihat. Ya, kenapa gembira sangat ni? Antara kegembiraan itu disebabkan syurga dibuka. Syurga dibuka, tu yang gembira tu. Masuknya bulan Syawal ditutup balik. Ya, dan kita rasa, dan tuan-tuan saya bercita-cita, tak tahulah tuan-tuan pun mungkin bercita-cita ingin menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Ke sesiapa ada kat sini yang tak nak jadi ahli syurga, kat tangan tengok. Ya, tak ada. Semua rasa nak masuk syurga. Kan? Kadang-kadang nama anak kita pun Firdaus. Oh, syurga Firdaus. Kan? Na'im, Jannatul Na'im, masya-Allah. Nama pun nak ada syurga. Ya, itulah gembira dia kita. Bila masuk je Ramadan, tak tahu betul tak ni?
Khulak. Bila pemegang mohon raja-raja mengumumkan esok 1 Ramadan, ya, sebulan lagi dia akan umumkan. Itu pun kalau dia tak mati. Kalau dia mati tak rayalah tahun ni. Kan? Sebulan lagi dia umum pula. Dengan ini saya mengumumkan esok 1 Syawal. Antara umuman dia tu, pengumuman dia tu 1 Ramadan dengan 1 Syawal, agak-agak tuan-tuan, yang mana tuan-tuan agak rasa gembira? 30 saat sekarang. Yang mana agak gembira? 1 Syawal ke 1 Ramadan? Orang perempuan 1 Syawal dah. Sebab rejak lagi dah siap dah baju 3 pasang. Jeka nak goyang, habis semua dah. Dia ramu habis. Baju dah siap dah. Tema apa tahun ni dah ada dah. Dah ada dah tema dia. Tahun ni warna apa? Tahun lepas warna sekian-sekian. Tahun ni ada dah. Kan? Dia cakap. Kan? Jadi sepatutnya kegembiraan itu diwarnai dengan, kerana di dalam awal Syawal, awal Ramadan, Allah buka pintu syurga seluas-luasnya, menandakan Allah mengalu-ngalukan untuk kita masuk dalam ni. Allah padam nama-nama kita di dalam neraka, Allah masukkan nama kita dalam syurga. Allah Ta'ala terima doa-doa kita, maka perbanyakkanlah doa. Ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun yang Maha Mulia. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Sebab siapa yang diampunkan dosanya, nescaya dia masuk syurga. Yang menyebabkan kita masuk neraka ni dosa kita. Dosa kita. Maka sebab itulah, inilah kesempatan yang kita rasa seronok sungguh-sungguh, tak lepas sungguh-sungguh. Sebab apa? Allah bagi. Allah bagi lebih, antaranya Allah masukkan di dalam syurga. Ya, jadi yang keempatnya apa dia kita rasa gembira, disebabkan tanda nampak gembira tak gembira itu kita akan rasa nilai masa yang berlalu daripada 1 detik ke 1 detik, 1 hari ke 1 hari, kita rasa begitu kejam, begitu cepat sekali. Masya Allah, cepat rasanya. Walaupun kita sekarang ni berpuasa di dalam musim fenomena El Nino, orang kata. El Nino ni panas. Ya Allah, tadi tengah hari pukul 1, pukul 2, pukul 3 ni panas. Ya kita tengok dah, kita tengok depan, ya Allah, ya hangatnya, membahangnya, paling pijar, yang memijar sampai Allah panas, ya panas. Kalau duduk dalam rumah tu seperti dibakar-bakar, dan panas. Jadi walaupun macam tu, sebab itulah walaupun semakin tinggi masyaqqah yang kita hadapi kerana berpuasa, semakin tinggi nilai yang pahala yang Allah bagikan pada kita. Itu tanda alhamdulillah, tempat kita ni 13 jam 33 minit lebih kurang. Ya, tetapi orang yang duduk di Eropah, di UK, ya, orang main bola sekarang dah biar. Jadi kita tengok di sana 19 jam tengah hari ini. Ya, sama dia musim panas dia tu 19 jam. Orang buat demo letak kuali atas jalan raya. Buat kuali. Bukan buat kuali, letak kuali. Kan? Pecahkan telur, masak telur. Lepas tu tuan-tuan jangan tidur atas jalan raya. Masak telur. Ini dia. Ya, masak kan. Dia letak masak. Sampai ke ada orang di UK suri rumah, dia buat kuih samprik, kuih bangkit letak dalam kereta. Masak. Tu panasnya ya Allah, sampai ke kereta tu boleh jadi oven. Panas sampai masak kuih, ya Allah, dahsyat. Kepanasan yang melampau, ya. Jadi walaupun demikian, kita terasa masa tu ya Allah cepatnya masa. Yang jadi kita rasa lambat sikit antara subuh dengan zuhur dia. Lepas masuk zuhur tu dah rasa seronok. Bila masuk asar tu ya Allah, kan? Bila masuk asar semayang, asar pergi tawaf 2, 3, 4 kali bazar Ramadan, dia kata pukul 7 suku dah. Kan? Ngiling kepala dia. Cepat penuh sekarang. Puasa macam tak puasa, kan? Ya, sebab tu masa kita berlalu begitu pantas dan kejam. Ya, yang keenamnya Allah Ta'ala nampakkan gambaran apa? Setiap masa berlalu, 1 hari ke 1 hari, 1 fasa ke 1 fasa. Dah nak masuk fasa yang kedua dah kita ni. Semakin banyak hari yang kita berlalu, semakin tinggi nilai korban, nilai pengaruhnya, nilai semangatnya. Semangatnya bertambah-tambah. Ya, kalau biasa baca Quran pun selai 2 lah. Sekarang ni meningkat sampai setengah juzuk, sampai 1 juzuk satu hari. Ya, kalau dulu 8 rakaat dia minta dengan Tok Imam kalau tambah sampai 20 tak boleh. Kan? 20. Dia nak sampai begitu. Kan? Ustaz ceramah setengah jam dia kata tak boleh ke kalau sejam setengah. Kan? Maknanya ada semangat untuk dia meningkatkan lagi mutu dan nilaian kuantitinya. Tempat kita ni tak banyak sangat, 8 sini. Sini 8. Kan? Naif malah saya 20. Kan? Naif ada 8. Jadi di mana tuan-tuan?
Ada seorang sahabat dia kata adik dia ada di Jordan. Ya, musim cuti puasa ni dia pergi ke Yaman. Orang Yaman, ya Allah, dia sembahyang sunat tarawih berapa rakaat? Ya, 100 rakaat. Masya Allah. Dia sembahyang sampai 20 dia keluar tutup muka. Malu. Orang Arab Yaman, Arab Yaman bukan besar sangat pun macam kita je lah. Ya, macam Abi Omar tu kan kecil je orang ni. Abi Omar kan. Jadi kecil je orang. 100 rakaat. Kalau nak dibuat di surah Al-Kawthar ni, Al-Kawthar ni kan, bukan kata makmur lagi, imam tetap malik lah. Makmur tu dah tahu dah kata dah, imam tu dah tahu. Aku tak nak. Sebab tu longgar pada gitu. Itu dia. Oh, dalam kitab Mu'jam tengok, Majmu' kitab kuning dulu, dia tulis sampai 200 rakaat. Sebab apa mereka ni ambil semua-semua, tamak semua-semua. Sebab inilah bulannya kalau kita nak cover segala kesilapan kita, nak cover segala kemalasan kita dalam bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain ngaji Quran rajin ke tak? Nak tanya, tak rajin tak? Ya. Tak payah milih ni ambil je. Tak rajin. Tak apa rajin kita. Tu pun muncul malam Jumaat je. Tok Imam buat baca Yasin. Kalau tak buat, tak baca-baca pun. Dia lalu satu rumah ke satu rumah, satu rumah ke satu rumah. Ada dengar orang baca Quran ada tak? Tak ada. Jarang-jarang. Kadang-kadang. Ya. Kalau ada orang mati, baru nak bunyi sikit. Yasin. Kenapa baca Quran? Orang mati. Jadi kita ni, kita tahu diri kita lemah. Maka ni lah ruang dan peluangnya kita ambil untuk memperbanyakkan amal-amal kita. Ya, semakin hujung, sepatutnya Ramadan yang klimaksnya ialah di hujung. 10 yang terakhir di hujung tu. Sebab itulah Nabi duduk iktikaf 10 hari tak keluar daripada masjid. Ambil cuti kerajaan 10 hari duduk di masjid. Sebab apa tuan-tuan, bila 10 hari, 10 dan 10 yang akhir ni lah Nabi kata taharau Lailatul Qadar fi ashru awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir. Nabi duduk 10 hari yang terakhir. Kalau iktikaf 10 hari yang terakhir sudah pasti akan berjumpa dengan satu hari. Ya, Nabi gerakkan menantu dia, gerakkan anak-anak dia, renjiskan isteri-isterinya untuk berjaga di waktu malam. Peluang ambil. Ya, sepatutnya di hujung-hujunglah kita semakin kuat, semakin semangat, nampak kegairahan tu, nampak. Ya, minta bila hujung-hujung nampak lain macam dah pudar dah. Ya, masuk fasa yang kedua dah semakin banyak. Ya, semakin ramai. Masuk fasa yang ketiga semakin ramai. Ramai tak ada. Kan? Bukan ada masalah. Ramai tak ada. Masuk orang sepatutnya duduk cari Lailatul Qadar tak? Bini dia siap-siap pesawat. Ustaz, lepas isyak balik pun. Ya, aku nak pergi Kaudar cari cadar, tak cukup lagi. Kan? Dia cepat-cepat dia pesan suami dia. Kan? Jadi ini masalah silap kita. Ya. Yang terakhir kita rasa gembira disebabkan tawaran yang hebat yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Tawaran yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Ya, tadi dikatakan bila masuk Ramadan syurga dibuka, neraka ditutup. Satu hari kita berpuasa, kita menjauhkan daripada neraka 70 tahun. Lama ni. Satu hari, maknanya kita dengan neraka sudah menjarak 70 tahun. 2 hari, dah 140 tahun dah kita jarak. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh lagi bagus, semakin jauh lagi bagus. Sebab kalau dah itu jauh, yang dekatnya apa? Yang dekatnya syurga lah, insya-Allah. Ya, jadi sebab itulah Nabi kata lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna anna sanata kullaha ar-Ramadan. Kalaulah kita mengetahui, kalaulah umat ini mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, keistimewaannya, keampunannya, rahmatnya, gandaan pahalanya, nescaya umat itu akan mohon supaya Allah ganda-gandakan, supaya dijadikan Ramadan itu setahun, bukan sebulan. Ya, kalaulah tahu. Ya, sebab tu tuan-tuan, kita tengok ada orang yang suka Ramadan. Contohnya pengurusi surau. Kan? Pengurusi surau dia tak suka bulan Ramadan. Ya, sebab dia tengok, ya Allah, penuh surau aku. Ramai pun. Kalaulah macam ni lah tiap-tiap hari. Ada nak tiap-tiap hari macam ni. Maknanya dia nak tiap-tiap hari tu Ramadan. Sebab orang datang ramai Ramadan. Masya Allah. Kan? Penuh, ya Allah. Tu. Kalau kita tahu, nescaya kita nak Ramadan tu setahun, bukannya sebulan. Ya, kalau tahu. Tapi oleh kerana kita ni lemah, iman kita tak nak. Ya, tak nak.
Sebenarnya inilah tentang ruang dan peluang yang perlu kita cari. Baik, ada 5 tawaran. Sebelum kita masuk tawaran-tawaran yang hebat ni, kita tak akan mampu sebenarnya nak ambil keseluruhan. Tak payah kata yang ni yang sedia ada sebelum Ramadan pun dah banyak kita tinggalkan. Kenapa kita tak ambil? Sebentar dia cuba kita tengok. Kita dah banyak kali hafal Quran. Kadang-kadang baca hafal Yasin, surah Dukhan, ya, surah Sajadah, surah Tabarakallazi, surah Amma, ya, surah Ar-Rahman, surah itu, surah ini. Banyak dah orang hafal ni tuan-tuan. Tapi bila start baca, banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Sebab apa lupa banyak ni tuan-tuan? Kadang-kadang masalahnya kita tak jaga Quran. Kadang-kadang disebabkan apa kita tak jaga? Kerana dosa kita. Dosa mata, dosa lalai, dosa kita membazirkan masa, bazir duit, bazir itu, ya, dosa hati, dosa lidah. Dosa itu menyebabkan bila kita hafal mudah lupa. Ya, dosa kita. Sebab tu ulama kata kenapa kita tak boleh bangun di waktu malam untuk Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Untuk qiyamul lail. Qiyamul lail kita tak mampu bangun. Qiyamul lail boleh bangun. Qiyam bola. Kampung ada jadi qiyamul lail. Qiyamul lail boleh. Qiyamul lail tak pernah boleh. Ya, sebab apa? Sebab dosa di waktu hari, di tengah hari. Dosa mata, dosa mulut, dosa makan, minum dan sebagainya menyebabkan kita tak boleh bangun. Bangun tu boleh pergi tadas, kencing, tapi nak bangun ambil air semayang 2 rakaat tidak mampu untuk buat ni. Ya, kita tak mampu nak puasa sunat hari Isnin dan Khamis. Hari-hari putih di setiap bulan Hijri tak mampu. Ya. Walaupun kita kata musim yang tak panas macam ni pun tak mampu kita tuan-tuan. Sekarang semenjak 2 rejab ni nak puasa sunat 6 pun tak berapa penuh. Kan? Semenjak 2 rejab ni lah. Bila kita di kawasan Selangor, orang luar-luar ni, Kuala Lumpur diserang oleh rumah terbuka sepanjang hari. Kan? Nak buka dia, nak puasa dia hari ni, orang ajak ada kambing salat. Esok nak puasa dia, orang ajak ada kambing panggang. Lusa pula nak start dia, orang buat ikan bari bakar. Ajak dia, asal dia nak puasa, ada orang ajak. Orang ajak tu nak puasa lah. Dia jadi macam tu kan. Alah, ujung-ujung je. Tu sayur-sayur nak habis tu kacang tu. Kan? Nak barulah boleh dah puasa kan. Kadang-kadang ya Allah terlepas gitu ni. Ni dia. Ya, itulah keadaan kita. Sebab tu ulama kata, sebelum masuk Ramadan al-istighfaru qabla dukhuli Ramadan. Ya, al-khudu' wal khusyu' wal khudurul qalbi inda Ramadan wa yang ketiga ialah wasyukru ba'da al-amal. Ada 3 peringkat. Yang pertama, sebelum masuk Ramadan perbanyakkanlah istighfar. Perbanyakkanlah istighfar. Ya, yang menyebabkan beratnya kita menegakkan ibadah. Beratnya ibadah itu disebabkan roh kita, rohani kita ini kotor. Roh kita ini kotor. Dalam jasad kita ada jasad yang zahir, ada roh yang batin. Ya, orang yang penuh makrifat, dia nampak yang hakiki. Hakiki daripada jasad ni bukan daging ni, yang hakikinya roh. Roh makanannya ialah ibadah. Ya, syukur pada Allah Taala. Tuan-tuan kalau nak pergi beli pisau di kedai, kalau orang perempuan mungkin orang perempuan lagu, dia akan tengok bentuk dia. Bulu dia ni ada pattern tak? Ada ukiran tak? Ada gambar-gambar cantik tak? Dia beli yang tu. Tapi kalau orang yang arif, dia bukan beli kerana ada pattern dia cantik, lukisannya, bentuknya tidak. Yang dia nak ialah tajam. Sebab kita nak guna pisau ni, nak cantik dia ke nak tajam? Buat apa kalau cantik? Ya, nak kerak tali rupiah pun tak boleh. Kan? Apa nak buat apa? Baik, maknanya orang yang makruf, dia akan cari yang tajam, bukan yang cantik. Ya, begitulah kita. Orang yang arif, dia bukan nak belai tubuh badan ni. Dia nak belai apa yang kira hakikat. Badan ni cantik macam mana pun, lama-lama dia akan berkedut lah. Kan? Cantik macam mana pun, dia akan hunduh juga. Lama-lama dah tua, takkan cantik lagi. Kan? Tak tegang lah. Kan? Walaupun tengoklah macam kartun. Kan? Muka dia tegang, buka kan? Tegak pun dah berlendir lah. Kan? Jadi tak cantik juga. Kan? Suara tu dah nampak dah tua je kan? Comel macam kartun kan? Jadi walau macam mana pun hakikatnya roh. Sebab itulah yang perbanyakkan istighfar. Sebab dosa kita ni boleh dihapuskan yang pertama dengan istighfar. Ya, istighfar ni maknanya bila kita start istighfar, maknanya kita menutup dosa yang baru untuk kita lakukan dan kita menghapuskan dosa-dosa yang zahir.
Manakala taubat pula ialah kita menghapuskan dosa-dosa yang lampau dan dosa-dosa yang tak nampak. Ya, dosa syirik, dosa riya, takabur, sombong dan sebagainya. Ya, barulah bila kita masuk dia Ramadan, hati kita bersih, jiwa kita tenang dan kita boleh mudah untuk melakukan amal. Dosa ni dia menjauhkan kita daripada Allah. Dosa ni dia seperti mengikat batu yang besar di kaki kita. Nak jalan tak boleh, nak ambil tawaran yang besar. Sebab beratnya kaki kita ni. Maka sebab itulah sebelum masuk, buang dulu ikatan ni. Buang dengan dosa-dosa kita. Terutamanya dosa pada suami kalau isteri. Anak dosa pada mak bapak. Kita ni anak, ada lagi mak bapak kita. Dosa kita dengan mak bapak. Sebab tu dalam Quran kata, perkataan kita dengan kita sama-sama orang Islam ni, kita kena cakap dengan apa? Qaulan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kataan yang lemah lembut, kataan yang tidak tinggi, tidak rata-rata, tidak kasar, tidak tegang. Kataan yang lemah lembut, yang melembutkan hati orang mendengar. Rasa seronok kita dia bercakap macam tu. Tapi kalau kita dengan ibu dan ayah, bukan qaulan layyinan, bukan perkataan yang lembut, tetapi perkataan yang macam mana? Quran kata qaulan karima, perkataan yang memuliakan dia. Ya, perkataan yang lembut tu memang pasti. Tetapi kena tambah lagi layyinan kariman, perkataan yang memuliakan dia. Jangan bila kita kata contohlah, alah mak macam ni pun tak tahu, macam ni pun tak tahu. Macam tu kita menghina kedudukan dia. Ya, mak ni apalah ketinggalan zaman sungguh. Ya, jangan kata macam tu. Walaupun mak kita mengaji tak tinggi. Ya, apa? Kita kena hormat dia. Walaupun kita ni profesor macam mana, jumpa dengan ayah kita dengar perkataan dia seolah-olah dia mengeluarkan butir-butir bicara yang penuh hikmah. Ya, itu dia katakan memuliakan dia. Memuliakan, berapa banyak kita bantah. Bahasa dalam Quran kata perkataan kecil sekalipun boleh menjatuhkan hukum derhaka pada mak bapak. Wala taqulluhuma uffin, jangan kamu kata pada mak bapak kamu. Ya, boleh mencalakan dia, menyebabkan dia terasa hati dan sebagainya. Begitu. Jadi banyak dosa-dosa kita, mintalah ampun. Ya, mintalah ampun sebab Allah Taala ni Allah. Ya, Allah Taala sebut ma azala aghfara li 'abdi. Ya, mastaghfarani, sentiasa aku memaafkan dan mengampunkan dosa hamba-hambaku selagi mana dia mohon ampun kepada aku. Mohonlah ampun tuan-tuan, banyakkanlah istighfar. Ya, Allah Ta'ala Nabi sebut orang yang banyak, ya, banyak sebutan istighfarnya akan tercatat di dalam suhufnya. Ya, akan berjaya di akhirat kelak. Ya, akan berjaya. Orang yang banyak akan dicatatkan dalam suhufnya perkataan istighfarnya, maka dia adalah di antara orang yang berjaya di akhirat kelak. Ya, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, tawaran setelah kita bersiap sedia dengan memperbanyakkan istighfar, dengan bertaubat masa bermakna kita sudah bersiap untuk merebut dan mengambil sejumlah yang besar yang Allah Ta'ala tawarkan. Apa dia yang Allah Ta'ala tawarkan dalam bulan Ramadan yang besar ini? Antaranya 5, ya, yaitu innal hasanata mujtama'atun wa ta'atan maqbulah wa zunuban maghfirah wa da'watin mustajabah wa jannatu mushtaqatan lahu. Ada 5 lebih kurang. Saya rika-rika sebab saya tak tahu tuan pun dah suruh habis ni. 10. Ya, apa dah paling kan. Jadi kita tengoklah berapa ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antaranya yang pertama ialah kebaikan-kebaikan dihimpunkan dan diganda-gandakan dalam bulan ini. Dan yang kedua, ketaatan yang diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Dan yang keempat, doa-doa kita Allah mustajabkan. Dan yang kelima, syurga merindui kita yang beramal dalam bulan ini. Syurga rindukan kita. Siapa kita sebenarnya? Tak layak. Sebagaimana Imam Syafi'i kata, ilahi lastu firdausi a'la wala aqwa, ya wala aqwa li jahannam, apa dia? Aku tidak mampu ya Allah, aku tak layak kepada syurga firdausmu ya Allah, dan aku juga tidak mampu untuk menghadapi azab neraka jahannammu ya Allah. Kita ni tak layak, tapi dalam tak layak tu syurga duk rindu kat kita. Sebab apa? Pesannya nilai Ramadan ni. Sebab itulah seorang sahabat Abu Umamah Az-Zuhaili dia tanya Rasulullah,
Ya Rasulullah, murni bi'amali yadkhuluni jannah. Ya Rasulullah, murni, ya, bukan cikgu murni. Murni ni ialah, ya, perintahkan aku, kan? Perintahkan aku. Itu dia. Ya, perintahkan aku dengan satu amalan yang menyebabkan aku masuk syurga. Ya. Maka Nabi kata, alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah. Hendaklah kamu berpuasa, kerana puasa tidak ada tandingan dan bandingan. Tak ada bandingan dan tandingan. Masya Allah. Dalam yang lain-lain, Allah Ta'ala bagi pada kita asyru amsalihah ila 700 darajat. Daripada 10 gandaannya sampai kepada 700. Tetapi puasa bukan 700, lebih daripada itu. Ya, sampaikan Nabi kata dalam hadis kursi, ya fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa adalah hak Allah Ta'ala, hak aku, Allah Ta'ala kata. Dan akulah yang akan bagi untuk pembalasannya dan pahalanya dan kurniaannya. Masya Allah. Abu Umamah tak puas hati lagi, tanya Rasulullah lagi, murni bi'amali yadkhuluni jannah ya Rasulullah. Nabi kata, alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah. Nabi ulang lagi, hendaklah kamu puasa, kerana puasa tidak ada tandingan dan bandingan. Tak puas hati lagi, tanya lagi sampai 3 soalan, murni bi'amali. Nabi kata, alaika bis-shaum fa innahu la mithla lah. Tidak ada seumpama dengannya. Sebab itulah bila kita ada peluang sekarang ni tuan-tuan, berpuasa, ya, puasalah. Sebab siapa yang tinggal 1 hari puasa Ramadan, dia tinggal dan dia ganti sampai 100 hari sekalipun, tak akan mampu setara dan setanding dengan puasa Ramadan. Tak akan mampu. Ya. Sebab itulah kita ambil kesempatan. Dalam inilah Allah nak bagi kelebihan yang besar. Kita berlapar. Sebab itulah dikatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan balasan kepada orang yang sabar dengan hisab yang tidak ada terhitungnya. Ya, dibagi dan dibagi dan dibagi tanpa ada terputus sekalipun. Ya, maknanya apa? Orang yang sabar dalam ayat ini maknanya orang yang puasa. Sebab apa? Nabi kata, as-saumu syahrus shaum. Puasa itu di bulan kesabaran. Bulan Ramadan Allah kaitkan sinonim namanya ialah bulan sabar. Sebab apa sabar? Sebab kita penuh dengan kesabaran bila berada dalam Ramadan. Start daripada berbesahur tu sampailah, ya, puasa. Apa puasa? Imsaku 'anil mubtilin min tulu'il fajr ila ghurubish syamsi. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan daripada mula terbit fajar ila ghurub, sehinggalah tenggelam matahari. Ya, terbit fajar, tenggelam. Maknanya lebih kurang 13 jam 33 minit kita berpuasa. Dalamnya kita kena sabar. Sabar untuk menegakkan ketaatan. Sabar untuk menjauhkan perkara maksiat dan perkara yang haram. Sabar yang ketiga ialah sabar daripada dugaan qada dan qadar Allah Ta'ala. Banyak Allah duga. Contoh Allah Ta'ala duga ramai orang meninggal, tuan-tuan. Termasuklah Kaabah mati dah 2-3 hari Kaabah, kan? Sedih saya dengar daripada wawancara dia dengan Dr. Muhayya, kan? Kaabah cerita, saya menyuruhlah kepada warga media dan televisyen, jangan siarkan gambar-gambar saya yang dahulu, ya. Dan saya dia cakap lagi, ya, saya berharap, ya, dia tanya, Dr. Muhayya tanya, apakah yang dalam hidup Kaabah yang Kaabah rasa gembira? Dia pun cerita, saya tak gembira dengan glamour saya. Saya tak gembira dengan lagu saya, dengan suara saya yang merdu, peminat-peminat yang ramai. Ya, saya tak gembira dengan apa saja anugerah yang saya ada. Saya gembira satu je. Apa dia? Dia gembira kerana dia melahirkan seorang anak. Nama anak dia Alif, 11 tahun duduk di Madinah. Dia gembira kerana dia ada anak, seorang anak yang belajar hafiz hadis di Madinah. Dan saya kalau boleh nak mati di pangkuannya, dan dialah yang akan semayangkan saya. Dia sebut tentang betul. Tak percaya boleh buka balik YouTube. Saya tak berkata bohong ni, kan? Dia kata dia nak mati di pangkuan Alif, ya, dan biarlah Alif yang sembahyangkan dia. Apa yang dia dapat? Betul tak? Dia mati dalam bulan Ramadan. Alif inilah yang menyembahyangkan dia. Masya Allah, ya, dan dia sudah bertaubat, ya. Masya Allah. Dia usahakan bagaimana kita tengok pakai tudung, ya Allah, macam ustazah, kan? Ya Allah, kan? Hebatnya Allah Ta'ala kabulkan. Ya, banyak ujian. Linda Rafa, anak dia meninggal bulan Ramadan juga, kan?
tadi saya pergi ziarah kakak saya duduk hospital duduk sekarang. Dia kata malam kemarin kat Teluk Gong, bukan anak murid dia lah, aksiden 2 orang mati, ada 3. Ya, merebik pun. Ya, merebik pun. Nak rebik pun 8 orang terawih. Lepas habis terawih dia merebik. Bertembung sama-sama sedih tu apa wallah alam meninggal. Ujian. Allah Taala uji kita. Jadi ada berbagai-bagai ujian, kena sabar. Ya, sabar. Gitu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tengok ya. Sebetulnya berapa? 11.10. Kalau bos, kalau 10 saya boleh. Dia cakap betul-betul. Sebab saya tak pernah habis syarah saya benda ni panjang kan. Aku cakap betul-betul. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah. Ada 5 saya tak boleh hurai semula, saya ambil 1 cukup lah. Ya, kebaikan di dalamnya diganda dan dihimpun-himpunkan. Kebaikan. Antara perlu yang kita tengok ialah yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertama ialah al-ilmu. Majalisul ilmi, iaitu kita berada di dalam majlis-majlis ilmu. Sebab tadi saya tanya, semua orang bercita-cita nak masuk dalam syurga. Di antara cara mudah nak masuk syurga ialah ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kamu tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Taala menggunakan fa'lam, maknanya belajarlah kamu. Maknanya sebelum kita bertauhid menyatakan Allah itu esa, kita kena belajar ketuhanan dan ketauhidan kepada Allah Taala supaya makrifat kita ini sampai peringkat ihsan. Betul-betul kita melakukan kerana Allah Taala. Dalam tauhid nak ada ilmu, nak masuk syurga pun dengan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan ke syurga. Maknanya syurga itu dirempuh oleh orang yang kena ada standard dia, iaitu ilmu. Sampai ke dalam Quran sebut derajat orang yang berilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ulama kata sampai 70 derajat. Di antara satu dengan satu yang lain, perjalanannya 500 tahun perjalanan. Bahkan Allah mengiktiraf kita yang berilmu itu untuk menyatakan ketauhidan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyaksikan dia tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan para malaikat juga menyaksikan ketauhidan itu, dan orang yang berilmu yang berdiri di atas keadilan juga menyaksikan. Allah iktiraf orang yang berilmu untuk menjadi saksi ketauhidan Allah Taala. Maknanya Allah angkat kedudukan kita. Ya, tuan-tuan ya, kita tengok orang kita nak pergi haji. Ya, siapa-siapa yang nak pergi haji lepas Ramadan ni, bulan 8 pergi haji. Kan? KT1, KT2, KT3 dan sebagainya, KT ya. Jadi kita tengok orang yang nak pergi haji kadang-kadang ikut kursus sampai 18 siri. 18 siri ni kadang-kadang sampai setahun, tuan-tuan. Kena pula tahu tu nama tak naik, dia tambah lagi sampai 2 tahun, 3 tahun belajar. Padahal pergi haji, naik haji, buat haji ni tuan-tuan, kalau nak kira betul-betul lah 5 hari je. 5 hari je. Ya, yang sampai 40 kita pergi ni, pergi package murah. Ya, mujur murah. Yang ada yang tersangkut kat Madinah, pergi sampai kat Madinah dia balik. Orang sana tersadar. Ya, driver mana entah, ya, dia bawa sampai ke Madinah, sampai kat Madinah dia lari. Ya, kawal satu kapal terbang tu pentang-pentang gitu. Ya, jadi tuan-tuan, ya, pergi haji sampai sebulan sampai setahun kita ambil kursus. Padahal nak buat benda ni 5 hari. 5 hari je tuan-tuan ya. Di Arafah, kemudian Muzdalifah, Kutip Batu, pergi ke Mina, melontar, mabit, balik pula ke Mekah, buat tawaf, sa'i, tahallul. Tu je. Tapi belajar sampai 2-3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Sampai sana pun penimpanan lagi. Betul tak betul? Itu belajar. Itu tak betul. Nak macam mana? Yang tukang mengajar pun banyak daripada ajar. Tuan-tuan ya. Haji ni 3 yang tu yang tidur kat belakang. Dia sampai kat sana. Apa ya? Dia ingat tu je. Kan? Jadi belajar itu nak buat 5 hari sampai 2-3 tahun, masanya pendek. Tapi puasa ni 30 hari. 30 hari. Dah itulah sehari-sehari ni sampai 13 jam makan masa. Sebab itulah kadang-kadang bila masuk dia bulan puasa, banyak soalan-soalan yang berbangkit yang akan ditimbulkan orang. Kan? Antara yang biasa ditanya, Ustaz, boleh tak kalau bulan puasa kita cium bini?
Boleh tak? Yang masalahnya kenapa bulan puasa kau nak cium bini? Bulan Rajab ada, Syakban ada, Rabiul Awal ada. Pergilah. Tak bulan puasa juga nak cium. Ya Allah. Sebelum masa Ramadan ciumlah bini biar buat. Tidak. Masa Ramadan solat tu je. Ustaz boleh tak cium bini? Entahlah Ustaz. Bulan yang lain tengok bini ni macam tiang gol. Tapi bila masuk Ramadan, ya Allah, dia berkembang. Kalau bulan yang lain tak pernah tengok Ustaz. Tapi masa bulan Ramadan dia berbaring tu, ya Allah. Tak tengok kan? Dia jadi macam tu, ya Allah. Satu kes nak jawab susah tuan-tuan. Dua mari soalan. Ya, dia kata ada masa 5 minit lagi nak habis masa. Maknanya nak masuk subuh. 5 minit itulah dia bersama dengan isteri dia. Ya Allah, 5 minit. Ya, masa tu imam tu bila tu tang tu. Ya. Kereh tu dalam sarung lagi. Bang, dah bunyi bang. Sekejap lagi, jap sikit. Ya. Sebelum tu bila tu dia pun cabut. Ustaz, macam mana kuasa saya Ustaz? Masalahnya tuan-tuan, kenapa dalam masa 5 minit tu baru nak buat? 5 jam sebelum tu kenapa tak nak buat? Marilah kita masa tu lah, ya Allah. Yang nak jawab kita tu yang benar. Nanti kena cek dulu lah. Masa tu bila ketuk tu pukul berapa? Kena cek satu-satu, ya Allah. Inilah soalan yang kata perlu dikursuskan balik. Ya, ni kadang-kadang bangun-bangun ada 5 minit lagi masuk. Ya, yang jenis tegar isap apa? Nak makan tu nak isap. Kalau isap makan tak boleh. Kalau makan isap tak boleh. Akhir sekali tangan kanan makan, tangan kiri isap. Jadi soalan tu akan datang. Dia akan tanya, waktu imsak ni boleh makan tak Ustaz? Ya, dia akan tanya pula, kalau masuk korek hidung macam mana? Kalau telinga macam mana? Kalau pakai aimor macam mana Ustaz? Kalau lah doktor jolok ke bawah pula macam mana? Kalau orang perempuan yang mengandung. Ya, banyak soalan-soalan. Ya, kalau lah diabetes, ya, orang buat masuk air ke, buat masuk gula ke, ya, berpuasa ke macam mana? Dan banyak sangat soalan. Jawapan tu banyak tuan-tuan. Jadi sebab itulah sebelum masuk Ramadan buatlah kursus. Ya, buatlah kursus Ramadan. Kan? Biasa kita buat sekarang dah ada banyak lah. Ramadan. Kan? Ada tempat-tempat yang lain dia buat di ambang Ramadan. Kalau di ambang Ramadan rasa tak sedap juga, tukar di ambang Ramadan. Lepas ceramah makan ambang. Kan? Senang. Jadi tuan-tuan belajar tu kena. Ya Allah, kita ni malas nak belajar. Ya Allah, kan? Menghafal pun malas, belajar pun malas. Ya, saya tengok dalam YouTube ya. Cerita Hafiz Indonesia 2014. Masya Allah. Ya. Menangis kita lihat. Ya Allah. Ada sahabat dia tu umur 4 tahun. 2 juzuk dah hafal. 2 juzuk. Pengacara tanya, sudah berapa hafalnya? 9. Ya. Ada pun tanya ibunya, ya sebetulnya berapa bu? Ya 2. Ya semua bukan suka kakak tu. Budak 4 tahun. Walaupun 4 tahun 2 juzuk makcik. 2 juzuk. Ni yang hafal berapa dah? Yasin dah hafal tak? Tak hafal tengok ni pada. Dia hafal 2 juzuk umur 2 tahun, 4 tahun. Yang kita umur 40 tahun dah main Iqra lagi. Babi buta itu. Orang ajar. Dia jawab babi buta. Yang seorang lagi lepas tu depan hadir ni, dia salahnya seorang lagi. Namanya Musa ya. Sudah hafal berapa? 29. Habis penonton mahasiswa ketawa. Dia pun tanya, ya sebetulnya berapa Pak? Dia tanya ayah dia. Ayahnya kata 29 separuh. 29 lebih. Ya, 29 juzuk lebih. Umur baru 5 tahun tuan-tuan. Masa kita 5 tahun dulu apa kita buat tuan-tuan? Pakai seluar apa kita? 29 juzuk lebih. Umur 5 tahun setengah tuan-tuan. Allah Rabbi, kok mana dia boleh hafal? Kalau Imam Syafi'i umur 7 tahun dia hafal 30 juzuk, tak apalah, dia orang Arab, keturunan Rasulullah. Dia faham bahasa Arab. Ya, tu pun 7 tahun. Yang ni orang Indon, orang Melayu lah kira-kira. Kan? 29 juzuk. Maka Syekh Arab pun tanya dia, wa iza sa'alaka ibadi anni, dia pun jawab, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka seorang lagi ustaz Indonesia pun tanya, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman 'allamal Quran. Dia jawab, ya khalaqal insan, berdiri sampai akhir. Kemudian takut orang tak percaya, dia semua penonton tanya, budak pun keluar rumah.
Dia berkata, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia jawab, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ila akhir. Masya-Allah. Sampaikan pengajar itu menangis. Ya, panelis itu menangis, pergi dakap, pergi cium tangan dia, Allah. 29 juzuk umur 5 tahun. Masya Allah. Ni dia ambil satu kertas wang dalam poket. Duit ni kertas. Kertas diambil dan diinjak-injak. Ya, dia tetap diambil. Sebab apa? Bukan kertasnya, tetapi nilainya. Ya, begitulah orang. Budak ni tidak ada nilai sebenarnya, tetapi dinilaikan, ditinggikan, dan dimuliakan sebab nilai Al-Quran yang ada di dada. Ya, Masya Allah. Ya, kita ambil ni sebagai satu motivasi. Ya, kalau budak umur 5 tahun boleh sampai begitu, ya, kita yang umur dah lanjut sepatutnya kita lebih lagi. Ambil sebagai satu perasaan untuk kita mengubah diri kita lebih baik lagi, tuan-tuan ya. Ini dia. Saya katakan yang pertama ilmu. Yang kedua, masuk dulu. Ya, tak boleh kena berhenti lah. Yang kedua lah saya. Yang kedua dia ulama kata perbanyakkan memberi buka puasa. Ya, memberi jamuan berbuka puasa. Kita biasanya masuk bulan Ramadan, ya, jarang kita buat rumah terbuka. Saya tak jarang, tak kena panggil kena panggil biasanya kita biasa buat rumah terbuka ni ataupun jamu orang biasanya bulan Syaban. Bulan Syaban ramai orang buat tertai. Ya, orang hantar nama-nama untuk ditahlilkan. Kemudian lepas tahlil orang jamu biasa. Kadang-kadang satu malam 2 3 4 tempat, satu malam 2 3 4 tempat bulan Syaban. Tu imam terpaksa agihkan, ya, kepada Bilal dan sebagainya. Dia tengok dulu rumah mana ayam, kambing dia ambil ayam, di sana dia bagi Bilal. Bulan Syaban boleh katakan tiap-tiap hari buat tahlil. Ya, hujung bulan lepas saya pergi ngajar kat juga. Ya, malam tu maghrib dia buat tahlil. Lepas isyak 2 tempat. Saya kata banyak orang sini buat tahlil mai. Ustaz, tahun ni tak banyak Ustaz. Tahun lepas Ustaz, tahun lepas subuh tahlil, lepas zuhur tahlil, lepas asar tahlil, maghrib tahlil, isyak 2 3 tempat tahlil. Ya Allah. Nampak tu? Lepas tahlil makan. Ya Allah, banyaknya kita makan. Orang suka buat jamuan tahlil lepas dalam bulan Syawal. Kemudian dia berhenti sekejap bulan Ramadan. Bila pula dia jamu? Masuk bulan Syawal, 1 bulan Syawal, tak cukup bulan Syawal, masuk Zulkaidah, rumah terbuka lagi. Kan? 30 hari kita buat rumah terbuka. Rumah terbuka sekarang bukan 100-200 ringgit kos dia, tuan-tuan. Makan ribu, sewa kemah saja berapa ribu dah. Biasanya sekarang, tuan-tuan, orang tak datang. Kalau sekadar buat makan kari biasa, kan, nasi ayam biasa, orang tak makan dah sekarang. Orang tak datang. Dia tanya dulu, kamu buat apa, Man? Aku buat kami bakar. Kami bakar jadi. Kan? Aku siap. Kalau laksa, kalau apa, minta maaf. Ya, ada orang panggil untuk kambing, kami boleh. Kan? Tu dia. Sekarang main kambing. Sahabat kita Boni lepas Ramadan, dia buat naik rumah baru. Kan? Dia kata kamu buat apa? Aku buat nasi biryani. Nasi biryani minta maaf dah biasa. Ya, akhir sekali dia tukar menu. 3 ekor kambing, tuan-tuan. Penuh rumah tu dia sekarang main kambing lah. Ya, kambing 3 ekor, 1 ekor 1,200, tuan-tuan. Ya, 3 ekor bayar sendiri lah. Kan? Orang main kambing lah. Kan? Orang tak nak dah benda lain. Ya, Imam Bakar dia tak makan kambing. Kan? Jadi kita kos dia. Bulan Syawal orang jamu orang. Tapi bulan Ramadan kita tinggalkan. Sebenarnya yang Nabi suruh bulan Ramadan. Ya, bulan Syaban Nabi tak suruh, bulan Syawal Nabi tak suruh. Bulan Ramadan Rasulullah SAW. Rasulullah kata man fattara sha'ima kana lahu ajrun mislu. Ya, ghaira annahu la yanqusu min ajli sha'imi syai'a. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa mendapat pahala, ya, sedikit pun tidak dikurangkan kepada tuan puasa itu. Ya, sedikit pun tidak. Kalau tuan-tuan jamu 10 orang, seolah-olah tuan-tuan berpuasa hari itu 11 hari. Siapa mengadili tuan-tuan? Kalaulah satu surau ni tuan-tuan jamu ada 100 orang, hari itu tuan-tuan puasa 1 hari, tuan-tuan dapat pahala 100 hari puasa. Ya, kita mulakan sekarang dengan pengurusi dahulu, kemudian menahari dan kemudian turut satu-satu. Pahala. Tak mampu buat macam tu, tuan-tuan, beli buat kamar, edarkan ke jiran-jiran, adik-beradik, ya, untuk buka puasa. Tak mampu. Tak mampu juga. Malam-malam kita ada buka puasa kat sini. Bawa, yang ni bawa kuih Melaka, yang ni bawa lauk tikam, ya, yang ni bawa kuih itik, kan, mai letak sini. Orang makan sikit seorang. Kan? Saya pergi ceramah dekat Westport,
pengurusi dia, ya, dia tapau, ya, dia letak dalam plastik 3 biji, 4 biji watermark. Kemudian dia stapler, dia letak dalam kotak. Dia minta siapa keluar untuk buka puasa sekarang ambil. Macam tu kata. 3 biji, 4 biji. Esok tuan-tuan buatlah, letak satu kotak kat tepi tu. Ya, siapa yang buka puasa ambil. Dia dapat pahala orang tu. Ya, Masya Allah. Mudah aja. Beli, buat letak tu, letak situ. Allah. Nak lagi banyak pahala, buat macam tu, letak kat tol. Ya, satu kereta lalu bagi, satu kereta bagi lagi. Ya Allah, banyaknya pahala lah. Ya, itulah. Buatlah perubahan. Ya, kita jamu orang buka puasa lebih afdal sebab kita jamu orang yang lapar. Dan Nabi kata, as-saimu